wabarakatuh. Saya Nur Amira Aisyah binti Zaifri dari Sekolah Sri Puteri. Jadi apa yang kami berempat akan berbincang pada hari ini adalah tentang COVID-19, sama ada kewangan atau kesihatan yang lebih penting. Jadi slot yang pertama akan dikendalikan oleh saya sendiri, slot yang kedua oleh Mukri Nabil dari Sekolah Menengah Sains Selangor, slot yang ketiga oleh Haziq Hakimi dari Sekolah Sultan Alam Shah dan slot yang terakhir oleh Nurul Hanan dari SBPI Rawang. Baiklah, untuk slot yang pertama, seperti yang anda semua dah tahu, COVID-19 itu apa? COVID-19 itu telah memberi implikasi negatif kepada kesihatan, kepada ekonomi dan sebagainya. Jadi saya akan teruskan dengan keadaan ataupun situasi dalam Malaysia kini. Jadi Malaysia telah menjalankan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB sejak 4 Mei 2020. Ini bermaksud SOP PKP masih lagi berjalan seperti biasa dan PKPB dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan zon hijau. Apa yang kerajaan kita masih lagi tekankan ataupun kekalkan adalah memastikan kuarantin penuh terhadap pelajar Malaysia yang baru pulang dari luar negara dan juga menyekat kemasukan warga asing ke dalam Malaysia. Jadi, apa tujuan PKPB dilaksanakan? PKPB dilaksanakan adalah untuk memberi kelonggaran kepada sektor-sektor perniagaan tertentu untuk beroperasi. Jadi, peniaga-peniaga kecil yang macam jual nasi lemak, roti canai, pisang goreng dan sebagainya boleh menjana semula pendapatan. Tetapi, masyarakat kita mula untuk mempersoalkan, kenapa kerajaan buat macam tu? Bukankah akan merisikokan kesihatan rakyat? Okey, untuk pendapat saya, kerajaan kita berada dalam keadaan ditelan mati mak di luar mati bapa, iaitu dalam keadaan yang berbelah bahagi ataupun serba salah. Sama ada nak utamakan ekonomi ataupun kesihatan dalam keadaan macam ni. Antara nyawa ataupun kelangsungan hidup rakyat, nak selamatkan nyawa, nanti rakyat pula tak makan. Kalau nak bagi rakyat makan, akan mengganggu gugat pula kesihatan rakyat. Kerana kesan akhirnya akan berbalik semula kepada kerajaan, kepada rakyat dan juga negara. Jadi untuk melakukan banding beza antara ekonomi, kewangan ataupun kesihatan, semua orang, termasuk saya akan cakap, kesihatan yang lagi penting daripada segala-galanya. Tapi kita kena sedar yang kita perlukan juga duit untuk kemaslahatan rakyat. Maksudnya, kita boleh tengok, kalau PKP ni diteruskan, negara dah akan mengalami kerugian sebanyak 2.4 bilion ringgit kalau sehari. Kalau PKP ni diteruskan, akan mengalami ataupun kemungkinan akan mengalami kerugian sebanyak 35 bilion ringgit. Jadi tentang ekonomi yang lebih lanjut akan diterangkan oleh Mukri Nabil. Saya akan teruskan dengan sebelum kerajaan kita bertindak untuk melakukan PKPB, banyak perkara yang perlu dititik beratkan. Jadi antaranya adalah asas kerajaan kita yang pertama adalah nilai R0 Malaysia kurang dari 1%. Apa itu R0? R0 itu adalah nilai dalam model matematik epidemiologi untuk tengok kebolehjangkitan sesuatu penyakit. Sebab awal-awal PKP diadakan, Datuk Dr. Ni Hisham, iaitu KP Kesihatan kita, ada keluarkan kenyataan bahawa nilai R0 di negara kita adalah sebanyak 3.55%, bermaksud seorang pesakit COVID-19 boleh menjangkiti 3 hingga 4 orang. Tetapi baru-baru ini, Datuk Dr. Ni Hisham berkata bahawa nilai R0 di negara kita telah menurun, iaitu sebanyak 0.7%. Baiklah, saya akan teruskan dengan asas yang kedua. Asas yang kedua, kerajaan adalah berbalik semula kepada syarat-syarat yang dah ditetapkan oleh World Health Organization iaitu WHO. Jadi antara syarat-syaratnya adalah pertama, memastikan kapasiti dan fasiliti kemudahan kesihatan mencukupi. Yang kedua, sempadan negara dilindungi dari kemasukan warga asing. Dan juga yang ketiga, memastikan golongan yang berisiko dilindungi. Jadi untuk syarat yang pertama, iaitu memastikan kapasiti dan fasiliti kemudahan kesihatan mencukupi. Jadi menurut Majlis Keselamatan Negara Malaysia iaitu MKN telah mengeluarkan satu statistik, iaitu menunjukkan sebanyak 17% daripada total hospital digunakan untuk merawat pesakit COVID-19, iaitu 83% lagi tidak digunakan. Seterusnya, sebanyak 7% sahaja dari total fasiliti ICU digunakan, maksudnya 93% lagi tidak digunakan. Seterusnya, sebanyak 1% sahaja dari total alat bantuan pernafasan digunakan, maksudnya 99% lagi tidak digunakan. Jadi untuk syarat yang kedua, iaitu menyekat kemasukan orang luar daripada masuk ke dalam Malaysia, kita sudah berjaya sekat.
Dan untuk syarat yang ketiga, pastikan rakyat yang berisiko tinggi dilindungi. Okey, siapa rakyat yang berisiko tinggi? Rakyat yang berisiko tinggi adalah dalam kalangan orang tua dan juga pesakit-pesakit yang mempunyai penyakit kronik. Jadi sebab itu, Perdana Menteri kita tidak membenarkan kita semua untuk balik ke kampung waktu raya. Sebab kita boleh menjangkiti orang-orang tua yang ada dekat kampung. Apa-apa pun, perkara ini adalah satu isu yang debatable, iaitu boleh untuk diperdebatkan. Sebab saya rasa dalam keadaan sekarang, kesihatan dan juga ekonomi sangat penting untuk kita semua. Dan risiko untuk wujudnya kluster baru ataupun kes meningkat sebenarnya ada. Sebab setakat hari ini, kawasan zon merah sudah meningkat kepada 10 kawasan dan juga ada daerah zon kuning yang sudah menjadi zon merah. Jadi konklusinya, dengan nilai R0 negara kita sebanyak 0.7%, tambah pula dengan sistem pengurusan risiko seperti saringan kesihatan, penjarakan sosial, hand sanitizer dan sebagainya, insya-Allah kemungkinan untuk wabak COVID-19 itu merebak masih lagi boleh dikawal. Tetapi apa-apa pun, semua berbalik kepada sikap masyarakat kita yang nak dengar cakap ataupun tidak, sebab masyarakat kita ni sebenarnya mempunyai peranan yang besar dalam isu ini dan juga perspektif anda masing-masing untuk pilih ekonomi ataupun kesihatan yang lebih penting dalam isu ini. Jadi apa yang kita boleh doakan sekarang adalah semoga segalanya dipermudahkan dan kita semua selamat. Amin, insya-Allah. Jadi terima kasih, itu saja daripada